Konflik. Konflik dan disiplin. Ya. Macam mana kita nak kendalikan konflik? Tadi kita tengokkan kisah Rasul, ada konflik. Kisah 1:15 ada konflik. Apakah cara-cara mereka mengendalikannya? Ya. Dan di gereja sekarang juga ada konflik. Ya, kita manusia. Ya. Inggeris kata people equals problem. P and P. People equals problem. Kalau ada manusia, ada masalah. Kan? Kalau ada masalah, kita harus tahu cara-caranya untuk mengendalikan konflik-konflik. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Internet unstable. Zoom, kamu semua boleh dengar saya sebab sini katakan internet tak stable. Zoom semua okey? Kalau okey? Boleh, Pastor. Boleh. Baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Itu okey. Kita nak tengok apakah cara-cara mencegah konflik. Ya. Inggeris konflik itu pas dengan itu adalah pas dengan UMNO, Pastor. Apa tu Julian? Pas dengan UMNO Pas dengan UMNO itu. Pas dengan UMNO kan? Betul. Bukanlah pas UMNO dah gabung sekarang. Ayo. Patut lain ni dua pecah apa Okey, apakah cara-cara kita mencegah konflik? Ya. Nombor 1. Okey. Kita harus meningkatkan pengikut yang matang secara rohani. Dalam gereja, kita juga harus mempunyai jemaat-jemaat yang matang. Yakobus pernah mengatakan bahawa tetapi jika anda menyimpan hasad dengki dan cita-cita yang mementingkan diri sendiri di dalam hati, jangan membanggakannya atau menafikan kebenaran. Kebijaksanaan semacam itu tidak turun dari syurga tetapi bersifat duniawi. Tidak rohani, ya, iblis. Di mana anda mempunyai hasrat dengki dan mementingkan diri sendiri, itu kita harus beri perhatian, mementingkan diri sendiri. Ya, di sana anda akan memenuhi kekacauan dan setiap amalan yang jahat. Okey? Meningkatkan pengikut yang matang. Nombor 2, beri maklumat yang terang supaya orang tahu. Inilah cara untuk mencegah konflik. Inggeris kata, people are confused. Orang tidak tahu. Oleh itu, kamu harus beri maklumat yang terang supaya orang tahu, jelas. Ya, apa yang kamu nak katakan, komunikasi, apa yang kamu nak katakan pada orang, biarkan dia jelas, terang. Orang confused, keliru. Apabila orang keliru, ada kalanya orang sangsi. They doubt you. Sangsi kan? Ya, keliru, kamu, adakah betul ke? Ya, are you sure? Benar ke tak benar? Orang keliru dan sangsi. Apabila mereka sangsi, mereka kurang percaya. Konflik lah datang. Konflik.
Tengok, komunikasi tak jelas. Terutamanya orang yang terlibat tu. Ya. Macam beri misalan ya sekarang Remy dan Eddie. Mereka dua sebenarnya harus memahami untuk bersatu untuk melakukan sesuatu. Tapi informasi yang saya bagi pada Remy berlainan daripada informasi yang saya beri pada Eddie. Ya, timbullah masalah. Begini ke tidak? Itu bukan yang dia katakan. Alamak, habis. Ya, mesti jelas, cerah. Komunikasi itu. Ya. Nombor 3, apabila kita melayani Tuhan, memang ada masalah. Manusia equal masalah. People equal problem. Oleh itu, orang harus tahu, janganlah terkejut kalau ada konflik. Memang muncul. Ya. Tadi kita sudah belajar ya tentang membuat keputusan kan, tentang guru-guru sekolah minggu. Ya. Kerana ini hanya satu misalan, tak ada masalah. Kalau itu betul, benar-benar di dalam gereja, stres juga akan naik tingkat. Ya, macam mana sekarang? Takkanlah saya nak mengajar tiap-tiap minggu. Yalah, kamu mengajarlah kerana tak ada guru. Timbullah. Kenapa saya saja yang mengajar? Timbullah. Ya, konflik. Sekarang hanya misalan, tak apa, cakap aja, bukannya gereja. Kalau kita melayan, mesti ada masalah. Kan? Anda tahu anda akan dapat menyelesaikannya melalui kuasa Roh Kudus. Ingat, sebenarnya kita semua melayan Tuhan, kan? Dan Tuhan akan menolong kita. Oleh itu, apa yang kita nak lakukan, serahlah pada Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Kerana kita melayan Tuhan. Konflik memang ada. Besar, tenat ke tak tenat, serius ke tak serius. Memang ada. Kalau kita tahu konflik akan menjelma, fikirlah dulu. Before it comes out, think first. Fikir dulu. Yeah. Inggeris katakan think ahead. Kalau kita boleh buat rancangan, planning yang berhati-hati, mungkin konflik akan berkurangan. Fikir masa-masa. Ya, jangan tergesa-gesa. Kalau kamu nak buat keputusan, nak makan makanan India ke ataupun makanan Melayu, itu tak kisah. Satu one meal saja. Tak kisah. Perut sakit ke kerana makan kari lah, perut sakit ke, itu satu sarapan lah. One meal. Satu santapan. Ya, itu aja, tak ada masalah. Kalau buat keputusan guru-guru sekolah minggu itu bertahun-tahun. Kan? Ataupun mengutip dana untuk membina gereja, itu bertahun-tahun. Bukannya hanya satu santapan, kan? Ya. Oleh itu kita harus fikir masa-masa, fikir terdahulu, think ahead. Apa yang akan terjadi? Saya nak beli kereta.
Pergi masak-masak, setiap bulan kena bayar ansuran minyak kereta. Kalau kereta rosak, kereta saya baru rosak, ayo kena bagi ratus-ratus. Ya. Fikir masak-masak. Ada kalanya kita Inggeris kata think for the worst, fikir yang the worst, yang tak elok lah, yang supaya kita tahu apabila ia datang, kita tahu cara-cara untuk mengendalikannya. Kalau tak datang, okey lah, apa? At least we thought through. Kita fikir elok-elok. Nombor 5, membina hubungan yang kuat. Kita harus, kerana konflik memang mungkin ada. Kalau kita ada hubungan yang erat, yang kuat, senang, orang akan percaya pada kita. Kita sebab ingat, kalau kita ada musuh, ya, orang yang kita tak suka, apa yang dia cakap pun kita tak suka, kan? Walaupun dia cakap benar. Ya ke? Betul ke? Dia cakap benar. Ya ke? Ya ke? Ya. Macam Inggeris yes lah. Yes lah. Ya ke? Yes more. Lah. Kita sanksi without kerana tak ada hubungan yang erat. Ya, kalau ada hubungan yang erat, ya, apa yang mereka katakan kita boleh ikut. Ya. Right? Nombor 6, memberikan penghargaan yang ikhlas. Penghargaan yang ikhlas. Kalau mereka they deserve it. Ya, mereka betul deserve, mereka deserve. Sepatutnya mereka yang sepatutnya terima pujian, ya, diberi penghargaan, berilah. Ya. Okey. Kalau kamu melakukan kesalahan, akui. Bukan saya, dialah. Remy yang menyebabkan saya begini. Janganlah. Kesian Remy. Kalau kita buat salah, akuilah. Remy bersalah sebab dia nyanyi lagu Do Remy. Semua dia berpasal. Dekat Zoom semua diam-diam lah. Saya pun takut mereka ada ke tak ada. Adakah rumah semua sini? Sana? Ada. Okay. Right. Tidur, Pastor. Ya, tertidur ya. Nombor 8, jelaskan tujuan. Be clear. Jelas. Biarkan tujuan anda jelas. Ya, dan rancangan pelayanan. Biarkan ia terang. Orang tahu apa yang anda ingin lakukan. Ya, supaya orang boleh percaya pada kamu. Establish clear rule. Tetapkan peraturan dengan jelas. Dan penyampaian juga harus jelas. Inilah beberapa perkara yang akan yang boleh kita lakukan supaya kita boleh mencegah konflik. Biarkan jelas apa yang kita nak lakukan. Dan juga saya percaya kita kena ikhlas, sincere. Ikhlas, jujur, ya. Jujur, ikhlas apa yang kamu nak lakukan. Jangan biarkan jemaat-jemaat ataupun pemimpin-pemimpin anda, ya, selalu bertanya, betul ke? Ya. Siapa tu? Push. Esther lah? Ay, ya. Yo tak pakai mask. Tak pakai mask.
bersedia. Inggeris kata be available. Be available. Di sana. Yep. Selalu skill. Be available. Selalu sedia. Segar. Sentiasa ada. Selalu bisa. Be available. Jangan beri mereka kerja dan kita tak peduli. Okey, boy ni, sorry, perlu tunggu, katanya soalan, sorry tak tahu, tak boleh. Ayah, macam mana? Selalu sedia, be available. Mungkin mereka perlukan pertolongan, kita tolong mereka. Ya. Alright? Mengendalikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Apa itu? Kasih. Love. Ingat, kita melayan Tuhan. Layanlah dengan kasih. Mungkin poin-poin di sini, 11 poin akan menolong kita mencegah konflik. Benar tak? Banyak kali kita nampak konflik sesama orang kerana poin-poin ini kan. Tak terang, tak jelas. Ya, tak ada kasih. Ya, marah saja. Ya, tak berkomunikasi, tak jelaskan. Ya. Ada apa-apa soalan? Ya ada, Pastor. Ya, Tapi konflik ini memang selalu kadang-kadang terjadi lah. Kadang-kadang terjadi dalam pelayanan juga. Ya. Tapi biasanya yang that's why kita perlukan mentor ataupun orang penasihat. Ya, dalam tim kita itu, dalam tim kita yang senarai organisasi tim itu, biasanya di atas itu ada 1 atau 2 penasihat. So bila apa-apa yang terjadi di kalangan kita, dalam tim kita, sepertinya kita tidak mendapatkan satu solusi atau jalan keluar, biasanya kita akan libatkan penasihat itu tadi. Mungkin dia pernah mengalami itu satu hal. Penasihat itu pernah mengalami ataupun dia lebih berpengalaman lah. Saya rasa begitulah. Ya. Dan juga kamu harus ingat, motivasi kita untuk melayan ialah kasih. Orang bekerja, motivasi itu gaji, dana. Kamu suka tak suka, kamu harus buat sebab motivasi itu dana, kan? Ya. Tapi kalau kita melayan, terutamanya jemaat-jemaat, mereka tidak mendapat apa-apa bantuan dana. Mereka datang gereja hari Ahad ataupun apa-apa hari, mereka melayan. Ya. Mereka tak ada apa-apa dana sebagai motivasi. Kalau mereka tak ada kasih ataupun kita tak tahu cara-cara berterima kasih kepada mereka, we don't know how to appreciate them, mereka akan putus hati. Disappointed, discouraged. Satu hari mungkin mereka akan, that's it, cukup. Kerana kita tak tahu cara-cara berterima kasih.
Kerana motivasi berlainan. Memang berlainan. Okey? Bagus ha, Michael. Alright, kita teruskan di sini. Dan kalau ada konflik, apakah cara-cara kita mengurus konflik ya? Mengurus konflik nombor 1, sediakan diri anda untuk menghadapinya. Bersedia. Salah. Menguruskan konflik ya. Berurusan dengan konflik ya. Berurusan dengan konflik ya. Taruh apa tu? Berurusan How to deal with conflict. how to deal, yes, memang. Nampak? Berurusan dengan konflik. Nombor 1, sediakan diri anda. Kamu tidak dapat menyelesaikan ataupun berurusan dengan konflik kalau kamu tidak hadir. Adapun tak sedia. Apa? Ayo, begini ya? Alamak, saya tak tahulah. Alamak, saya tak perasan lah. Mesti beri satu gambaran ataupun mesti impression ya, impress. Mereka katakan, saya tahu. Saya faham. Dan saya di sini untuk uruskan konflik ini. Alright? Nah, nomor 2 ini penting. Doa. Doakan untuk kebijaksanaan. Pray for God's wisdom. Cara-cara untuk mengendalikan konflik-konflik. Ini juga penting ialah tentukan masalah sebenar. Apakah masalahnya? Apa yang menyebabkan konflik itu? Tanya soalan. Kalau ada macam Pastor Julian kata tadi ya, ada 2 parti ya. Okey, duduk. Perhatikan mereka. Kenapa mereka berkelahi? Kenapa ada konflik? Tanya soalan. Dan dalam hati terus berdoa. Ya, dengar tiap-tiap pihak. Kenapa begini? Okey. Okey, dengar dulu. Jangan buat kesimpulan tergesa-gesa. Mesti cari akar. The real source of problem. Dari mana datangnya masalah itu? Kenapa ada konflik? Mesti ada masalah. Dari mana masalah? Right? So far okay? No problem? Nombor 4, biarkan orang yang bermasalah mencadangkan penyelesaian. Maksudnya, okay, apa yang kamu akan lakukan? Tak bolehlah pastor dia macam ni, macam ni. Okey. Kalau saya beri kamu peluang, apa yang kamu akan lakukan? Beri cadangan saja. Bukanlah kita nak ikut. Dengar dulu. Kalau mereka ada cadangan, dengar dulu. Dengar cadangan mereka. Berdoa bersama-sama mereka. Kalau konflik itu teruk, puasalah. Doa dan puasa. Fasting. Mungkin boleh menolong. Nombor 5, sekiranya konflik adalah masalah peribadi antara 2 orang, bawalah mereka bersama-sama mengikut prinsip
di Matius 18, 15 sampai 17. Masih ingat tak? Okey, sekarang semua tengok Alkitab. Matius 18, 15 sampai 17. Ya, bagi kamu 2 minit tengok. Sudah? Matius 18, 15 sampai 17 apa itu? Jemita? Hah? Perselisihan antara kedua. Ya. Kalau boleh, kita ikutlah Matius 18 ini ya. Ada siapa ada soalan? Noah? Biarlah kita berurusan dengan positif lah. Maksudnya ada penyelesaian. Apakah cara-cara positif? Nombor satu, maaflah. Maafkan kami. Maafkan kami. Ya, maaf. Jadi pemaaf. Jadi penyayang juga. Pengasih lah sebenarnya. Be loving. Ya. Jadi pengasih. Bijaksana. Inggeris kata tactful lah, being tactful. Tahu cara-cara untuk kata ya. Menggunakan bijaksana. Ya. Wisdom. God's wisdom. Inggeris juga ada ayat katakan tentang restoration. Apa itu restoration? Pemulihan. Ya, ya mesti ada Matius tu. Dia mengatakan tentang pemulihan, restoration. Macam mana dua orang dapat memulihkan pendamaian. Damai. Yang penting tu fleksibel lah. Jangan begitu betul. Ya, boleh bincang. Apa pun boleh bincang. Boleh bincang. Ini boleh bincang sudah banyak kali disalahgunakan. Boleh bincang. Bincang bawah. Ya. Rekod. Saya nak masuk YouTube. Boleh bincang kan? Tapi itu memang benar. Apa hal memang boleh bincang. Boleh bincang. Kalau kita boleh humble, rendahkan diri, boleh bincang. Kalau kita angkuh, that's it. Itu je. Dialah. Kena dialah. Ya, apa nak bincang, tak boleh, tak payah bincang. Ya. Dan juga kita harus tahu ada kalanya ada banyak hal. Kita kena Inggeris kata break it down, bahagikan dia. Cari masalah satu persatu.
Nombor 8. Kalau kita dah tahu masalah dan faham masalah tu, right, bertindaklah segera, jangan tunggu. Kalaulah sudah tahu masalahnya. Kerana kita belajar tentang kepimpinan di kerajaan Tuhan, apa pembetulan ialah kerana kerajaan Tuhan. Kita sekarang ya belajar atau berunding ya tentang kepimpinan di gereja. Ya, selalu kita menggunakan cara-cara gereja dan Alkitab, bukan cara-cara duniawi. Mungkin duniawi mempunyai cara-cara lain. Cara-cara menyelesaikan sesuatu masalah. Tapi cara-cara Alkitab ada kalanya berlainan sedikit. Yap. Apabila kamu nak buat keputusan, kamu kena terangkan atau explain ya, menjelaskan kenapa kamu mengambil sesuatu keputusan. Ya. Handling, the way you handle. Apabila konflik selesai, selalu ingat berterima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Thank God. Dan juga pelajarilah ya, apa yang dari pengalaman begini. Supaya lain kali datang lagi, kamu tahu cara-cara untuk kendalikannya. Okey, saya nak kamu semua orang buat ini. Dan selepas ini kita akan bersurailah untuk hari ini ya. Jika anda mempunyai seorang mentor, tadi Michael ingat tak Michael, kamu katakan ingin seorang ketua, pemimpin, ada mentor kan? Ya, untuk ya, okey ya. Saya ada soalan di sini. Jika anda mempunyai seorang mentor, apa yang akan anda inginkan dari dia? Apakah ciri-ciri yang kamu ingin belajar dari mentor kamu? Faham? Faham tak? Okey, saya bagi kamu semua orang 5 minit. Tulis apa yang kamu inginkan dari mentor kamu. Dia seorang pengasih. Dia bla 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 bla. Ya? Faham? Okey? Tolong buat sekarang. Bagi kamu semua 5 minit.